tuan-tuan menjadi sebut oleh Dr. Hatta tadi. Dia melepaskan segala habuan dunia ni yang banyak ni. Kenapa? Kerana prinsip dia ialah untuk menegakkan keadilan bagi rakyat, bukan hanya untuk Teresapo. Walaupun kesnya pada waktu itu ialah Teresapo dan juga wartawan Sinchu Dipo, tetapi hakikatnya bahawa perjuangan dia ialah untuk keadilan bagi semua rakyat Malaysia. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini yang kita inginkan pemimpin ini. Kita perlu banyakkan pemimpin wakil rakyat yang duduk dalam parlimen yang memang perjuangan dia ialah untuk kepentingan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Jadi sebab itu saya kira bahawa pilihan yang telah dibuat ini satu pilihan yang tepat, yang dapat membawa suara hati nurani rakyat lepas ini khususnya bagi Hulu Selangor. Malah bukan sahaja suara rakyat di Hulu Selangor yang akan dibawa, tapi adalah suara rakyat Malaysia. Sebab kita hidup dalam satu keluarga, iaitu keluarga rakyat Malaysia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan saudara-saudara yang dihormati sekalian, saya kira bahawa pilihan raya Hulu Selangor ini, pilihan raya kecil ini merupakan satu permulaan kepada genap pilihan raya umum yang akan datang. Ini genap pilihan raya umum yang akan datang. Dan ini merupakan proses perjalanan ke arah untuk kita nak mengambil alih pemerintahan Malaysia pada pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu kemenangan, untuk mengekalkan kemenangan yang telah pun diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Rakyat ini sangat penting. Memberikan kemenangan, mengekalkan kemenangan dan memberikan kemenangan dan menambahkan Datuk Zahid ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita semua jayakan dalam pilihan raya kecil yang akan datang ini, supaya ini dapat memberikan satu signal yang jelas, kepada kerajaan, isyarat yang jelas kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional bahawa rakyat tidak sama sekali boleh berkompromi dengan tindak tanduk yang membelakangkan persoalan-persoalan yang sepatutnya menjadi kepentingan rakyat di dalam negara kita ini. Yang kedua, bagi saya dia adalah satu isyarat ataupun signal untuk rakyat seluruh negara ini untuk membuat persiapan bagi menerima perubahan dalam pilihan raya umum yang akan datang, untuk kita lihat bahawa Putrajaya akan menjadi milik Pakatan Rakyat dan merupakan milik bersama untuk rakyat Malaysia ini, insya-Allah. Jadi sebab itu bagi saya bahawa tuan-tuan kena bekerja kuat. Risalah yang diedarkan kepada tuan-tuan tadi itu bukan hanya untuk tuntunan bacaan tuan-tuan, tatapan bacaan tuan-tuan, tetapi perlu ada inisiatif untuk mengembangkan maklumat yang ada, yang disampaikan oleh risalah itu kepada keluarga, kepada jiran tetangga, khususnya kepada pengundi-pengundi dan seluruh rakyat yang ada. Sebab itu saya kira bahawa apa salahnya untuk kita semua seorang balik kopi 10 kopi. Jadi sudah tentu bahawa maklumat ini akan beredar secara yang lebih meluas. Karena saya percaya bahawa dengan kawasan Hulu Selangor yang agak meluas ini, tak mungkin Datuk Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tok Guru Jali, Tok Guru Nik Aziz dan kepimpinan Pakatan Rakyat ini mampu untuk pergi ke semua ceruk di dalam Hulu Selangor ini. Jadi melainkan cara inilah yang dapat menyampaikan mesej maklumat yang jelas kepada masyarakat dan rakyat melalui pengedaran, memperbanyakkan lagi pengedaran risalah-risalah seperti mana yang diedarkan pada malam ini. Sebab bagi saya bahawa rakyat perlu diberitahu tentang apa yang sedang berlaku dalam negara kita ini, dan rakyat juga harus diberitahu tentang apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Selangor ini. Sebab itu bagi saya bahawa rakyat boleh membuat perbandingan model ekonomi yang dibawa oleh Pakatan Rakyat khususnya di negeri Selangor ini
dan juga model ekonomi negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat yang lain ini dengan model ekonomi yang dibawa oleh kerajaan yang ada sekarang ini. Sebab model ekonomi kita ialah model ekonomi yang praktikal. Kita tak fikir soalan macam mana nak senaraikan syarikat, anak syarikat Petronet di bursa saham dan sebagainya. Tetapi yang kita fikir ialah bagaimana untuk pastikan supaya hasil daripada pembangunan ekonomi dalam negeri Selangor ini dapat dirasai nikmatnya oleh rakyat secara menyeluruh di dalam negeri Selangor. Dan ini saya kira bahawa tuan-tuan dapat lihat dalam isu tarif air umpamanya 20 kubik meter padu. Kita tidak perlu dikenakan apa-apa bayaran umpamanya. Ini satu yang sangat jelas. Skim warga emas dan sebagainya. Sebab itu bagi saya tuan-tuan bahawa kita tidak memberikan sesuatu yang hanya bersifat angan-angan, tetapi kita menerjemahkan impian harapan rakyat kepada kita dalam tahun 2008, dalam pilihan raya 2008 itu. Kepimpinan kerajaan Pakatan Rakyat di negeri Selangor ini terjemahkan impian harapan ini dalam menjadi kenyataan. Dan hari ini kenyataan itu telah dapat dilihat oleh saudara-saudara. Model ekonomi baru yang diumumkan oleh Datuk Najib, yang walaupun baru separuh-separuh, saya lihat bahawa model ekonomi yang meletakkan harapan, angan-angan, harap untuk meletakkan dalam pemikiran masyarakat ini untuk terus menaruh harapan. Macam kata Sir Jatun Simeon. Dia meletakkan dalam pemikiran ini untuk terus menaruh harapan kepada kerajaan yang tak semula dah dapat. Kita katakan bahawa dalam konteks dasar ekonomi baru, satu ketika dahulu telah pun berlalu, tak tercapai dasar ekonomi baru untuk bumi putra dalam negara kita maupun untuk rakyat jelata dalam negara kita. Kemudian dasar pembangunan ekonomi nasional umpamanya, kemudian wawasan sebelum itu wawasan 2020, dan hari ini kita dijanjikan lagi dengan model ekonomi baru untuk mencapai bagi kepentingan semua orang, semua rakyat, semua kaum dalam negara kita ini. Saya lihat bahawa ini merupakan proses untuk menjadikan kita ini manusia yang terus berangan-angan, menaruh harapan yang tidak kunjung datang kepada kita. Saya nak tunjuk contoh kepada tuan-tuan bagaimana dalam model ekonomi baru yang diumumkan oleh Datuk Najib baru-baru ini. Dia kata bahawa 40% rakyat Malaysia ini, khususnya kaum pekerja ini, pendapatan dia ialah tak lebih daripada 1,500. Ini purata. Pendapatan per kapitanya, puratanya ialah 40% itu tak lebih daripada 1,500. Jadi dia kata kita harus tingkatkan. Kita harus tingkatkan untuk menjadikan pendapatan rakyat ini, pendapatan rakyat khususnya golongan pekerja dalam negara kita ini kepada 4 ke 5,000. Pada 4 ke 5,000. Ini dia kata bahawa dalam tempoh 10 tahun pelaksanaan MEB ini, khususnya dalam tempoh 10 tahun dia kata kita nak capai pendapatan rakyat ini meningkat daripada 1,500 ini kepada 4,000 ringgit. 4,000 ringgit. Saya duk fikir, saya kata macam mana nak capai? Kalau skim gaji masih skim gaji yang ada pada hari ini, macam mana kita nak capai? Kerajaan tidak bersedia untuk pastikan pelaksanaan gaji minimum umpamanya. Satu. Yang keduanya, skim gaji dalam sektor awam yang ada pada hari ini, saya lihat tidak membayangkan kemungkinan kita akan dapat capai dalam tempoh 10 tahun untuk kita capai pendapatan orang yang gaji 1,500 akan jadi gaji 4,000 pendapatan. Baik. Sebab bagi saya dalam konteks pekerja, pendapatan daripada 1,500 kepada 4,000 sudah tentu kena bergantung kepada gaji. Sudah tentu kena bergantung pada gaji. Tonton bayangkan bagaimana kalau skim yang ada hari ini dalam sektor awam, umpamanya increment, kenaikan tahunannya RM50, kenaikan RM50 setahun, kenaikan tahunannya 10 tahun baru RM500, 1,500 baru jadi RM2,000. Bila tahun nak dapat?
4,000 je. Bodoh Najib. Kalau incrementnya maknanya kenaikan tahunannya RM100 setahun, 10 tahun baru RM1,000. Bermakna bahawa gaji yang RM1,500 tadi baru akan jadi RM2,500. Bila tahun yang gaji kita, pendapatan kita ni akan jadi RM4,000. Sebab itu saya katakan bahawa model ekonomi ini hanya satu model ekonomi yang hanya meletakkan rakyat ini dalam angan-angan menaruh harapan, sedangkan rakyat sendiri tak sedar bahawa sebenarnya kita hanya diberikan gambaran yang seolah-olahnya 10 tahun lagi semua pendapatan RM4,000.